Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, anak-anak, putra dan puteri di mana sahaja anda sanjungkan dan kita apungkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas segala nikmat dan anugerah yang tidak terhingga yang dikurniakan dan dianugerahkan kepada kita semua rakyat Malaysia. Hari ini adalah sesi pertama kita melihat apakah fungsi atau peranan ataupun tugas utama yang dipertanggungjawabkan oleh negara dan masyarakat kepada bank Islam yang ditubuhkan di Malaysia sejak tahun 1983 atau di dunia pada tahun 1975. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk ini agak menarik kerana ia akan melibatkan sedikit sebanyak perbincangan yang berlaku dalam masyarakat dan saya tidak akan segan silu untuk memberi dan membawa ke atas pentas diskusi kita apakah harapan-harapan yang banyak dalam masyarakat. Ada yang terlalu mendesak, ada yang terlalu tidak mendesak dan semuanya itu perlu dibincangkan dan dihalusi. Ada di kalangan kita yang merasai bahawa bank-bank Islam ini hanyalah tiruan semata-mata, adalah sintetik kepada perbankan konvensional. Malah dalam fasa PKP ini banyak siaran-siaran dilangsungkan yang memberikan kecaman dan kritikan bahawa bank Islam tidak dapat menyelesaikan masalah ummah, masalah-masalah berkaitan dengan kemiskinan, dengan kerjaya, dengan pengagihan kekayaan dan seumpamanya. Dan yang menariknya, mereka yang bercakap tentang perbankan Islam ini, mereka yang tidak ada pengetahuan tentang perbankan, tentang keuangan, tentang undang-undang negara, pengurusan dan pengawalan bank supaya tidak berlaku krisis kepercayaan dan sebagainya. Jadi satu perkara yang agak malang dalam masyarakat. Mereka adalah tokoh-tokoh dalam masyarakat tetapi masih lagi membincangkan isu-isu yang boleh merobek-robekkan keyakinan masyarakat. Saya harap mereka boleh mengkaji terlebih dahulu ataupun berada dalam forum yang ada di kalangan mereka yang memahami walaupun tak banyak sedikit ilmu keuangan moden dan ilmu syariah dan juga hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan perbankan. Ada juga satu lagi school of thought, satu lagi pemikiran berasal bahawa perbankan Islam ini atau bank Islam ini sepatutnya menjadi segala-galanya. Satunya mengatakan tiruan, tak betul. Tolak bank Islam ni. Ada hutangnya, ada pemberian murabah, ijarah, menekan masyarakat, harga mahal, beli ayam sembelih mahal pada ayam konvensional, ayam yang tak sembelih, macam-macam lah. Ini masih lagi berlaku dalam masyarakat. Saya merasai terkilan dan juga terkedu dan terpinga-pinga bagaimana mereka boleh mendapat satu idea yang sebagainya rupa. Satu lagi, mereka yang merasai bahawa bank Islam ni bank malaikat, bank yang boleh menyelesaikan masalah. Pengangguran ada jawapannya. Orang tidak ada kemampuan ada jawapannya. Sedangkan itulah merupakan tanggungjawab yang besar lagi, tanggungjawab zakat, wakaf, negara, kementerian-kementerian tertentu melihat polisi-polisi kesesamaan dan sebagainya. Jadi saya ingin membawa dua pandangan ini dan juga pandangan saya dan juga pandangan ramai lagi di kalangan mereka dalam industri ini bagaimana melihat bank-bank Islam itu sepatut berperanan. Saya sebut dalam sesi-sesi yang lepas bahawa kita kena bezakan antara expectation dengan objektif. Kita harap anak kita tu boleh berlari pada umur 12 tahun sama macam pelari terpantah di dunia. Contohnya lah expectation. Kita mahu anak kita tu membuat kajian PhD pada umur 15 tahun. Ada yang mampu tapi ada yang ramai yang tak mampu. Jadi expectation tu sometimes bagus tapi expectation kill. Dia boleh membunuh anak kita yang masih kecil. Dan dalam buku saya, tuan-tuan dan puan-puan dengan izin, buku yang sudah siap draftnya, iaitu bertajuk The DNA of Islamic Banking in the 21st Century, Charting the Right Direction for Islamic Banking.
for Islamic Banks. Minta maaf. Jadi buku ini buku yang akan membincangkan tajuk ini dengan panjang lebar. Saya akan ikut dia punya table of content secara ringkas. Jadi kalau nak baca penghujahan yang lebih terperinci, pendetailan pandangan ulama Quran dengan sunnah dan pelbagai-bagai undang-undang negara dan antarabangsa. Jadi bolehlah membaca buku bila mana buku ini siap nanti. Jadi dalam buku ini saya mulakan dengan satu metafor yang menarik. Dan ramai orang tak suka saya pakai metafor ini, iaitu simbolik ini. Yang pertamanya, saya mengatakan kita melihat seekor burung penguin. Burung yang flyless, yang tidak boleh terbang. Tapi burung inilah burung yang paling cepat di kalangan yang terpantas berenang di lautan dengan kelajuan 20 batu sejam, kurang lebih dalam 32-36 km satu jam. Dia adalah burung yang terpantas berenang tapi dia tak terbang. Dia flyless bird. Tapi kalau kita minta burung ini terbang juga, tidak mungkin kerana DNA-nya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan molekul kimia dia punya fitrah dia itu adalah untuk berenang. Dia bukan untuk terbang. Jadi saya gunakan analogi atau metafor tersebut dalam banyak seminar saya di negara atau di luar negara, dan ramai orang mengatakan it's too simplistic punya metafor. Dan saya ingin pertahankan bahawa itu bukan simple metafornya, perumpamaannya, tetapi ia memberikan gambaran bahawa kita kena mengetahui sifat kita. Kita sebagai suami, di mana hak kita? Isteri, di mana hak kita? Sebagai rakyat, dekat mana? Pemerintah, dekat mana? Setiap orang ada peranan dan fungsinya. Tidak boleh kita melangkaui fungsi yang dibenarkan oleh undang-undang, oleh perlembagaan, oleh apa lagi, oleh tanggungjawab sosial dan sebagainya. Kalau seorang makmum yang jadi imam, tak boleh ada imam yang ikut. Dia tidak boleh kita ikut dan ya, kita apa yang kita rasa betul kita buat, tidak boleh. Dalam hidup ini itulah kehidupan pengurusan kemanusiaan. Dalam buku ini saya ada beberapa chapter, ada 8 chapter. Saya akan ikut perbincangan ini berdasarkan chapter yang saya mudahkan saya untuk berbincang dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum itu, sekali lagi terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, anak-anak yang masih lagi belajar, yang ingin mengetahui kewangan Islam ini. Terima kasih bersama saya. Terima kasih Yang Mulia Tuanku Izmul, Zakaria, Ihsan, Faris Modi, Dr. atau Puan Zarina, Syaful Nizam. Terima kasih sekali lagi, jumpa lagi pada hari ini. Nabila, Muhammad Abdul Hakim tanya, bincangkan khairat kematian yang berada di masjid-masjid. Ini kita akan bincang, dia termasuk juga hampir dengan takaful yang patuh syariah. Malahnya banyak masjid masih lagi menggunakan khairat kutipan yang tidak mau upgrade khairat kutipan mereka kepada takaful. Khairat kematian patuh syariah, Alhamdulillah, tapi tak ada potensi. Setakat itu sahaja. Jadi ada masjid yang sudah bergerak ke hadapan, ingin menjadikan skim perlindungan itu lebih banyak, lebih menyeluruh. Mereka gunakan khairat itu untuk sebagai premium untuk mendapatkan perlindungan kelompok kepada ahli qaryah yang berdaftar, yang direkodkan dalam perlindungan syarikat, mana-mana syarikat takaful. Boleh di-upgradekan insya-Allah. Saudara Muhammad Abdul Hakim Kamrudin, Ramlan, Rahman, Naim, Katiman, tak sabar nak beli buku baru doktor. Saya pun tak sabar nak publish. Banyak buku dah siap dalam musim PKP ni, tapi kita kena sabarlah, dalam ada lagi masalah masyarakat lebih besar lagi, keselamatan negara. Jadi itu lebih penting. Yang lain itu tak penting. Yang penting negara kita bebas daripada COVID-19 selama-lamanya. Jadi sabar, insya-Allah. Ustaz Fawaz Fazil, seorang tokoh ulama yang saya segani juga nak cakap ni, penerangan yang mantap. Memanglah kita nak bagi penerangan tu bersantai tapi memberi kesan dan berbekas kepada masyarakat. Mudah-mudahan. Puan Rahimah, Azlan, Shah Nafis Khan, terima kasih saudara Azlan, Bintang Kola, seorang anak muda di Masjid Melaya, Ruzaini dan sebagainya. Saya sambung balik pada isu saya, iaitu apakah peranan sebenarnya kepada bank-bank Islam yang ditubuhkan di Malaysia tahun 1983 dengan visi Kerajaan Malaysia pada masa tersebut, di awal pemerintahan yang amat berhormat ataupun yang amat berbahagia sekarang, Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang mendirikan Bank Islam yang pertama di Malaysia pada tahun 1983.
Okey, yang pertamanya, kenapa kita perlu bank sebenarnya? Dari segi pandangan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan tanya diri sendirilah. Kenapa kita perlu bank? Untuk tujuan apa? Pertamanya untuk simpan duit lebih. Yang keduanya untuk memudahkan kita pengurusan ada catatan. Kalau syarikat dia ada bank statement, jadi nak tunjukkan pembayaran cukai, pembayaran audit mudah. Jadi kalau kita simpan sendiri, kita bayar mengikut kita punya sendiri susah, tapi ada buku cek, ada penyusunannya. Jadi banyak sistem telah dilestarikan dengan adanya perbankan sebagai uh, pengantara kewangan. Saya telah mendapat mandat di Kabul, Afghanistan untuk membuat sistem ataupun pembangunan perbankan Islam di sana. Memang dari segi survey 95% rakyat Afghanistan mahu kepada bank Islam. Tapi bank Islam tak ada, adalah 2-3 bank bentuk window kecil saja. Jadi bank negara mereka mahu mewujudkan perbankan Islam. Jadi saya dilantik 6 bulan pergi masuk Kabul dalam keadaan yang takut. Memanglah takut masuk dengan macam-macam bom sana, bom sini, hotel dicerobohi, ditembak masuk dalam bilik-bilik hotel dan sebagainya. Pengalaman yang cukup menarik, kita cerita lain kali. Itu cerita kuliah lain, kuliah macam mana nak jadi seorang traveller of the world dalam ketakutan. Jadi saya sampai sana dah habis kerja. Last kali saya jumpa dengan governor, saya tanya governor, apa sebenarnya tujuan diwujudkan bank-bank Islam walaupun sudah ada bank konvensional di Kabul. Beliau kata, Dr. Daud, kita ada banyak masalah di Afghanistan sebab kebanyakan transaksi di Afghanistan adalah melalui cash tunai. Beli rumah pakai cash, beli kereta pakai cash, segala-galanya pakai cash, pakai tunai. Malah kita berada di bandar-bandar di jalan-jalan Kabul, setiap 5-10 meter ada saja orang pegang duit tebal-tebal macam ni, pertukaran mata wang, sama ada mata wang Kabul, Afghanistan kepada Pakistan, India, US dollar sebagainya, dipanggil black market, pasar hitam. Dan beliau mengatakan selama mana kita tidak boleh mengalahkan masyarakat simpan duit dalam bank, maka selama itulah berlakunya wang haram dalam konteks negara. Dia tidak ada rekod, tidak ada perekodan yang lengkap. Bank boleh merekodkan. Dia tengok orang tu beli rumah, pinjam bank, dapatkan loan atau pinjaman kewangan Islam, 1 juta, 2 juta. Jadi akan trigger duit mana dia dapat. Jadi kita boleh banyak isu. Bank ini dia ada peranan yang berbagai-bagai, melihat kepada kecairan negara, melihat kepada kadar simpanan negara dan sebagainya. Itu tujuan bank. Dan itu dari segi asalnya. Sedangkan ada juga mengatakan bank tak boleh, bank kena melabur, bank kena mencari menjadi agensi pelaburan yang besar. Jadi kita melihat, kita tanya diri kita, kenapa kita pergi bank? Saya pergi bank nak simpan duit saya lebih dan juga untuk syarikat saya menguruskan transaksi kewangan syarikat, bayar gaji, dapatkan statement dan sebagainya. Kalau saya ada duit lebih sikit, saya simpan di bank tu bukan untuk melabur, untuk tujuan lain. Ada sikit wang lebih, saya melabur unit amanah, berbagai-bagai unit amanah yang patut syariah Malaysia. Saya beli emas sikit ke, whatever lah program berdasarkan cita rasa kita sendiri. Itu yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Dia panggil bank ini adalah satu institusi, dia panggil narrow banking, iaitu sekadar orang menyimpan deposit dan juga orang mendapat pembiayaan secara pembiayaan consumer ataupun pembiayaan kereta, rumah, kredit kad dan juga syarikat mendapat pembiayaan. Tapi bukan besar. Kalau besar dia kena pergi sukuk, pergi saham dan sebagainya. Sebab bank ada limitasinya. Tidak boleh memberikan pinjaman 1 bilion, 2 bilion. Malah kalau bank nak bagi pun, dia ada had dipanggil customer limit. Limit kepada seorang customer tidak boleh lebih daripada katakan 20%. Kalau dia minta 1 bilion, bank hanya boleh beri dalam 200 juta saja. Sebab bank ini kena pengeluaran risiko. Tapi kalau dia pergi pasar saham, dia perlukan 1 bilion, dia boleh keluarkan 1 bilion. Orang melabur saham tidak ada masalah sebab itu memang bidang pelaburan. Bank ini bukan bidang pelaburan. Dia ada pengurusan risiko lebih awal lagi ataupun lebih fundamental. Risk first, baru pelaburan. Jadi itu konsep. Kita melihat karakter ini, kita tahulah bank tidak boleh beri pinjaman sekaligus patuh dalam orang tertentu dan juga sektor tertentu. Bank ada banyak sektor. Dia tengok dia telah melabur dalam properti perumahan, walaupun dia bagi sikit-sikit tapi tengok dah lebih pada katakan 30%. Tak boleh. Bank kena kurangkan pelaburan sektor tertentu supaya dia pengusaha risiko. Dalam saham, tuan-tuan, tak ada limitation.
saham boleh di pasaran 100% boleh jadi pasaran hartanah. Saya berada di Morocco, pasaran exchange yang masuk dalam stock market mereka, ada 20 syarikat. 15 syarikat adalah pasal hartanah sebab tengah boom hotel, resort, pelabur pelancongan dan sebagainya. Tak salah. Bank tak boleh, bank kena ada sektor-sektor yang tertentu. Bank ada customer limit dan juga sector limit. Berlakunya krisis kewangan 2008-2010 sebab di Dubai misalnya, di UAE dan juga di Timur Tengah sebab mereka langgar single customer limit dan juga mereka langgar sektor limit. Banyak pada perumahan, more than 60% sektor perumahan. Bila berlakunya krisis di Amerika Syarikat, subprime, maka hartanah jatuh, bank pun teruk. Di Malaysia juga pada 1998 berlaku juga isu single customer limit. Bank telah memberikan pinjaman berbilion per seorang tertentu, syarikat tertentu yang tidak governance-nya tidak kuat. Jatuh, berlakulah merger yang besar-besaran di Malaysia selepas 1998, 1999 dan sebagainya. Jadi berbalik kepada kenapa kita perlukan bank untuk tujuan yang ringkas, simple banking, narrow banking. Simpan duit, ambil duit. Dan juga kalau ada lebihan, bank boleh menguruskan untuk tujuan pembiayaan secara hutang, bukan secara ikuti. Dan menariknya tuan-tuan dan puan-puan, saya akan baca sikit kajian saya, iaitu komposisi pendeposita di Malaysia. Ini izinkan saya sekejap. Okey. Saya melihat dalam kajian saya, ini bukan kajian saya, ini statistik daftar berbank negara pada bulan Januari tahun ini, 2020 ya. Kalau kita melihat komposisi pie chart yang ada di bank negara pada Januari 2020, bentuk deposit yang ada di bank negara ataupun di institusi kewangan perbankan di Malaysia. 30% ya adalah berbentuk fixed deposit berdasarkan mudharabah atau berdasarkan yang berbentuk tempoh panjang, setahun, 2 tahun ke 5 tahun, 5 tahun ya. Jadi ini berbentuk 30%. Maknanya pelabur-pelabur sama Islam atau konvensional melabur untuk tujuan tempoh panjang, iaitu 30% sahaja daripada jumlah pendeposita. 20% adalah tawaruk, fixed deposit. Okay, hanya 20% iaitu fixed deposit pelaburan juga tapi berbentuk hutang, yang mana mereka juga akan lock in pelaburan itu untuk masa yang panjang, setahun, ada 6 bulan, setahun sampai ke 5 tahun. 18% adalah demand deposit, iaitu current account ya, oleh bank-bank. Kita sendiri yang ada buku cek, kita panggil current demand deposit. Kita simpan untuk tujuan checkbook untuk pembayaran pihak ketiga. 9% atau 12% kita yang ke bawah sikit adalah other deposit. Tak tahu ini mungkin money market dan sebagainya. 12% tak besar, diikuti dengan kejap ya, 18%, 12%, 8% adalah foreign currency deposit, iaitu simpanan deposit berdasarkan mata wang asing. Ada bank-bank yang menawarkan kita boleh ada saving account berbentuk mata wang asing, US dollar, euro, tapi tak banyak, dalam 8%. Yang lain itu ada kecil seperti negotiable instrument deposit, iaitu satu surat terbitan yang boleh diperdagangkan, yang dikeluarkan oleh bank, yang namanya negotiable instrument deposit. Ada patuh syariah, tak patuh syariah, dalam tak besar, dalam 2% sahaja. Dan yang lain itu adalah repurchase agreement, repo, 1%. Repo adalah transaksi antara bank dengan bank untuk mendapatkan kecairan. Mereka jual aset mereka dan beri balik aset tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat bahawa akaun pelaburan di konteks Malaysia ada sebanyak 30%, iaitu mudharabah dan juga konvensional, dan 20% adalah tawaruk. Jadi kecampurnya ada 50% untuk pelaburan. Tapi sabar dulu, kita akan tengok graf yang kedua yang lebih menarik. Itu dari segi komposisi bentuk kontrak deposit yang ada di Malaysia. Siapakah pemegang-pemegang deposit? Holders of deposit account in the Malaysian banking system. Yang pertamanya, yang paling besar, yang warna hijau di sini, ada individual.
seperti tuan-tuan dan saya sendiri, kita adalah pemegang deposit terbesar di Malaysia, 30%, diikuti dengan syarikat-syarikat. Mereka ada duit lebih, mereka simpan di bank untuk tujuan pengurusan keuangan mereka, bayarkan pembayaran kontraktor, bayar gaji dan sebagainya, pakai online sebagainya, melalui sistem deposit di bank-bank yang mereka menjadi pemegang deposit 32%. Kemudian yang ketiga terbesar, warna kuning, financial institution, iaitu yang dipegang oleh institusi kewangan seperti dana-dana pelaburan. Mereka ada wang cash, mereka simpan di bank-bank untuk mendapat mendapat keuntungan dengan kadar yang sedikit, risikonya sedikit. Mereka tidak boleh melabur melainkan dalam perasa saham, itu memang besar. Yang kecil, yang untuk tujuan kecairan, maka simpan di bank-bank di Malaysia, sama ada bank yang patuh syariah kalau mereka dana Islam, atau bank-bank yang biasa. Yang lain itu adalah kecil-kecil seperti federal government dalam 1%, state government 1%, federal government dalam 1% juga. Jadi 2% kerajaan negeri dan juga persekutuan. 4% adalah badan-badan berkanun seperti mungkin Telekom, JLC dan sebagainya, Petronas dan sebagainya, 4%. Dan 6% adalah business enterprise, syarikat-syarikat yang berbentuk enterprise, mereka menyimpan untuk tujuan kecairan juga. Yang ketiga sekali yang menarik adalah tempoh simpanan tersebut. Yang pertamanya, yang paling besar 41%. Kita tengok tempoh mereka, 41% di sini adalah 3 tahun ke 4 tahun. Itu yang paling banyak pun, banyak 3-4 tahun, 41%. Kemudian diikuti oleh 20% dalam 3 bulan ke 6 bulan. Jadi orang Malaysia ni yang 21%, 21 kata 100 orang, 21 orang akan simpan untuk 3 bulan ke 6 bulan. Kemudian diikuti dengan warna orange, iaitu 1 bulan ke 3 bulan. Pelajar-pelajar, mungkin pekerja-pekerja sebagainya, dia orang simpan sebulan ke 3 bulan. Dan 15% adalah 1 bulan. 1 bulan 15%, 3 bulan 13%, 3 bulan ke 6 bulan adalah 21%, dan 3 tahun ke 4 tahun 41%. Jadi tempohnya adalah tempoh yang pendek, yang tidak boleh dilakukan sebarang pelaburan yang berjangka panjang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ambil keseluruhan ini, lebih daripada 50% adalah tempohnya kurang daripada 3 tahun. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat data yang ada menunjukkan bahawa kita sebenarnya mempunyai kekangan di segi pengurusan aset dengan liability. Deposit itu liability yang tempohnya cepat ataupun tidak panjang, sedangkan pelaburan yang berbentuk ikuti selalunya akan makan masa yang panjang, yang lama. Jadi mudah-mudahan dapat sikit gambaran kepada kedudukan deposit dalam industri perbankan di Malaysia. Kemudian saya sambung lagi, isu deposit inilah isu yang melibatkan satu badan pengantara. Kalau kita ada wang lebih dan tuan-tuan ada wang lebih, di mana kita nak simpan? Jadi ada dua pilihan. Kalau di bank, senang, selesa, boleh buat online, tidak ada charge, tidak ada cost untuk simpan. Tapi kalau tuan dan puan-puan untuk simpan di dana, ada skim pelaburan, tuan-tuan kena bayar untuk upah pentadbiran. Kalau tuan-tuan nak simpan di tabung di peti selamat pun kena bayar juga kos. Tahun dalam 200, 300, ada yang mahal lagi. Satu safety box tu kena bayar. Tapi di bank, wang kita selamat, dan juga kita mendapat juga hibah hadiah daripada bank kalau skim kita itu skim berdasarkan wadiah, berdasarkan hutang yang patuh syariah, ataupun dapatkan untung juga berdasarkan tawaruk atau mudharabah. Mudharabah perkongsian untung dan rugi. Kalau tawaruk tetap keuntungan kita, ada habuan kepada kita. Jadi itu konsep bank. Jadi kita kena memahami bahawa bank itu penting. Soalan yang selalu ditanya, macam mana bentuk bank zaman dulu? Zaman-zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in,
tabi'in dan tabi'at tabi'in dan sebagainya. Ia menarik, saya banyak buat kajian, tidak ada kajian yang memberikan satu petunjuk yang jelas. Yang penting zaman dulu tidak ada bank. Tidak ada bank namanya bank Baghdad, bank Madinah, bank Kairo ataupun bank Mesir, bank Syria ataupun Damascus atau Damsyik sebagainya. Tidak ada. Malah kajian orientalis seperti Abraham Odovich dan juga S.D. Gutin, dua orang tokoh pengkaji berbangsa Yahudi yang hebat penulisan mereka dari segi sejarah berdasarkan manuskrip atau berdasarkan kontrak yang asal, bukan kontrak yang ciptaan manusia, tapi kontrak yang ada nama dengan nama Tuhan Bismillahirrahmanirrahim yang tertanam dalam timbunan-timbunan khazanah, dan juga nama Tuhan Yahudi yang dianggap sebagai suci yang ditanam di Kahirah. Selepas Perang Dunia Kedua, maka keluarkan balik satu rombongan penyidik daripada California University datang ke sana dan keluarkan balik khazanah-khazanah dokumen, surat-surat kredit, surat-surat keberhutangan, surat-surat keuangan mungkin berdasarkan transfer of debt sebagainya, hiwalah dan sebagainya. Maka dibuktikan bahawa zaman tidak ada institusi perbankan ataupun pengantara antara masyarakat yang ada kelebihan, masyarakat yang memerlukan sikit pembiayaan ataupun hutang dalam bahasa mudah. Tapi timbullah persoalan, bagaimana masyarakat dulu menguruskan kecairan dalam masyarakat. Itu interesting. Saya tidak ada jawapan, dan kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan yang membaca, mengkaji, kongsi dengan kita semua apakah cara zaman dulu. Saya jumpa buku seperti Banking Without Bank karangan Abraham Odovich. Berlakunya isu-isu ataupun pengurusan kewangan secara individu. Kerana saya cuba memberikan tafsiran saya dalam buku saya, masyarakat adalah masyarakat yang kecil. Masyarakat yang mengenali satu dengan lain. Mereka mungkin pergi masjid, satu qaryah tahu orang ni ada duit, orang ni ada projek. Yang mereka berhubung satu sama lain. Dan mudah membuat due diligence, membuat penilaian sifatnya, akhlaknya, moralnya. Jadi kau percaya orang tu, dia bagi duit. Ini duit katakan 100 dinar, mungkin equivalent 1 juta zaman sekarang. Contohnya, ini projek untuk buat pertanian, ini buat projek peternakan, ini projek perniagaan, membeli barang daripada satu kampung lain. Di zaman Nabi Muhammad SAW, kita bincang kuliah pertama lagi, bila turunnya ayat riba tu, wa halallahu al-bai' wa harrama riba, dan mereka mengatakan sama dengan jual beli sama dengan riba. Ulama tafsir seperti Qurtubi, seperti At-Tabari menjelaskan bahawa zaman dulu sudah ada institusi pemberian hutang oleh kabilah namanya Banu di Taif, Banu Saqif, bangsawan terkenal. Mereka ada wang yang banyak, mereka memberikan hutang kepada peniaga mereka Quraisy untuk mereka beli barang daripada Syria, datang balik ke Mekah untuk jual. Musim panas, kalau musim sejuk, mereka pergi ke Yaman untuk beli barang dan jual di Mekah. Li'ila fi Quraishin, kita baca surah Al-Quraish, adalah menjadi kebiasaan kepada kabilah Quraisy rihlat li'ila fi Quraish, untuk melakukan rihlah, untuk melakukan perjalanan perniagaan musim panas dan musim sejuk. Dan itu disokong oleh pembiayaan secara hutang berdasarkan bunga atau riba atau faedah. Persoalannya, saya tanya lagi, walaupun tak disebut dalam kitab tafsir, siapakah yang berikan pinjaman kepada Banu Saqif? Adakah mereka kaya sekaya-kayanya, atau mereka juga mendapat pendeposit daripada masyarakat di Taif? Saya tidak ada jawapan kepada itu, dan jawapan saya paling dekat, saya tidak ada satu kajian yang lebih mendalam. Mereka juga, Saqif ini adalah penanam anggur yang paling sedap rasanya, dan mereka ada pengeluar arak terbesar di kawasan Tanah Arab, dan mungkin pada pandangan saya, dengan izin, mereka mendapat lebihan keuntungan daripada penjualan arak ini. Wang itu digunakan sebagai modal untuk mereka memberi pinjaman secara interest, secara riba yang Allah haramkan dalam surah Al-Baqarah 275. Perlukan kajian, sebab tidak mungkin orang tu kaya sekaya-kayanya, melainkan dia mendapat sumbangan daripada orang lain untuk mendapatkan satu dana untuk memberikan pembiayaan atau pinjaman. Bank juga begitu hari ini. Mereka tidak kaya. Mereka menubuhkan syarikat dengan modal yang terhad berdasarkan peruntukan bank negara,
ada dia punya peruntukan dalam 400 juta kalau tak salah saya, ada bank boleh dapat lesen. Tapi nak berikan pinjaman 2 bilion, 10 bilion, 100 bilion tak cukup. Sebab tu kita tengok tadi jumlah sumbangan deposit paling banyak 32% dan 41% adalah daripada individu dan juga syarikat korporat yang ada akaun di bank. Wang inilah digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan. Itu konsep bank sebagai pengantara. Jadi berbalik kepada zaman dulu, kalau orang tu memerlukan wang sedikit untuk besarkan di tanah pertanian, tidak ada peluang melalui bank. Bank tak ada. Bank tidak ada. Dipanggil banking without bank, kata Abraham Odovich. Masyarakat mengenai satu sama lain, mereka pergi jumpa dan bincang. Dan itulah konsep yang berlaku perbankan tanpa ada bank, iaitu melalui private negotiation, melalui perbincangan secara peribadi dan tidak melalui perantara. Bank tidak ada. Satu artikel ditulis oleh Hasrul Zaman, seorang tokoh ekonomi Islam di Pakistan, tentang Bai'us Salam, tentang jual masa hadapan ini, iaitu dalam istilah syariah Bai'us Salam disebut dalam tulisan beliau dan saya quote dalam buku saya bahawa Bai'us Salam digunakan untuk mendapat modal besar-besaran daripada pemodal untuk membesarkan tanah pertanian, untuk tingkatkan taraf pengairan air dapat masuk, air dapat keluar, tak banyakkan lagi aliran air dalam tanah pertanian supaya lebih banyak hasil dapat dikeluarkan, dapat gajikan pekerja, dapat gunakan baja yang baik, dapat pastikan tanaman itu perlukan modal. Dan bila sebutkan dalam zaman dulu, Salam bukan setakat satu musim. Dia berikan modal itu, disuntik modal itu untuk 5-6 tahun untuk tujuan pembangunan infrastruktur atau prasarana. Menarik kajian tersebut, dan one of the few kajian menunjukkan bahawa zaman dulu terdapat perbankan tapi tanpa ada perbankan, tanpa ada bank di tengah-tengah. Jadi, tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tangguhkan perbincangan hari ini bahawa kita memerlukan bank, kerana bank itu sistem yang paling smart, yang paling bijaksana pada hari ini kerana kita dah besar. Kita dah ramai dah. Tak kenal satu sama lain. Kalau saya nak berikan wang, nak cari wang, nak bagi wang, susah. Tak kenal latar belakang mereka. Bank ada, bank ambil wang kita, bank yang membuat kajian. Siapa yang layak diberikan. Bank akan membuat kajian kredit, kajian latar belakang, semok dia punya bankruptcy dia punya behavior dia punya cash flow dia, bank statement dia ni ada kemasukan wang ke tak kemasukan wang. Bank ada kuasa untuk menyelidik. Kita tidak ada masa. Kita hanya sebagai pond deposit, kita tak duit di bank, bank yang buat ujian kajian-kajian penyelidikan dengan lebih. Itulah kerja bank sebagai pengantara kewangan. Dan saya sudahi statement saya dan saya sambung besok bahawa saya sebut dalam buku saya dengan izin, ini adalah maqasid syariah yang tinggi kerana ia telah menolong masyarakat, sama ada masyarakat itu menggunakan sistem patuh syariah atau tidak patuh syariah. Soal kedua, telah menolong masyarakat sejak 500 tahun yang lepas untuk menguruskan kecairan dalam dunia pada hari ini, menjadikan orang yang ada wang lebih mudah untuk menyimpan dan orang memerlukan sedikit pembiayaan untuk tujuan peribadi ataupun perniagaan boleh mendapatkan wang pembiayaan ataupun hutang patuh atau tidak patuh syariah. Itu soal kedua, dengan mudah. Dan itulah satu institusi yang cukup hebat di atas muka bumi ini, walaupun kita rasa tidak selesa dan orang selalu memberikan hentaman kepada bank. Bila berlaku krisis kewangan, bank lah yang kena hentam dulu. Ada sebabnya, ada logiknya dan ada juga kemunasabahan. Saya akan bincang kenapa bank menjadi kritikan besar dunia dan juga negara kita di kalangan tokoh-tokoh tertentu, kerana mereka ada harapan yang tertentu, dan kita akan sambung pada seri-seri yang akan datang dengan kupasan yang lebih mungkin bersantai lagi, dengan case study yang ada untuk kita lebih adil pada diri kita. Ada bank yang jahat, ada bank yang nakal, bukan sebab bank itu nakal, sebab pengurusannya nakal, seperti mana yang berlaku di Amerika Syarikat, berlakunya bailout kerana bank telah melanggar fungsi mereka yang sebenarnya. Mereka sudah berdagang dan bukan mereka pengantara kewangan. Dan ditulis oleh bekas Governor Bank of England selama 10 tahun dalam bukunya The End of Alchemy. Saya akan kupas pandangan beliau, menunjukkan bahawa kalau bank sudah melanggari batasan mereka, berlakulah krisis kewangan. Tapi kalau bank
hanya sekadar pengantara kewangan, tidak akan berlaku isu yang besar. Apalah yang boleh berlaku kalau bank hanya sekadar pengantara kewangan? Tidak ada isu yang besar. Melainkan mereka cuai dari segi penganalisaan kredit kepada pembayaran. Itu soal kecuaian. Tapi dari segi bentuk kontrak, bila mereka sudah menjual dan membeli option, derivatif dan sebagainya, itulah malapetaka yang berlaku di Amerika Syarikat. Jadi bank dihentam. Tapi sedangkan sifat bank itu, pengantara itu, sifat yang betul-betul memenuhi kehendak maqasid syariah, menguruskan kecarian dalam masyarakat. Sehingga kita ada satu model yang lain, inilah model yang terbaik, dan saya tak mengatakan yang paling terbaik, mungkin ada model yang masa depan, seperti contohnya hari ini ada crowdfunding, menggunakan teknologi algoritma. Jadi kita tak perlu pada bank orang tengah yang menentukan kelayakan orang memberikan lebihan dan mendapat pembiayaan, bukan orang, bukan bank, bukan institusi, sistem smart teknologi. Ini masa depan yang akan berlaku, di mana tugas untuk menjadi pengantara bukan lagi bank, adalah satu mesin, smart learning machine yang boleh bertindak sebagai bank tanpa adanya bangunan, tanpa adanya CEO, tanpa adanya CFO dan tanpa adanya pegawai kredit. Semuanya diuruskan oleh sistem. Kita akan bincang dalam masa depan apakah bentuk bank yang akan berlaku, tetapi masih lagi pengantara keuangan. Mereka menjadi orang tengah antara dua pihak dalam masyarakat. Minta maaf saya banyak berceloteh hari ini sebab saya nak bagi faham betul-betul supaya kita tengok bank depan kita tu bank yang ada fungsinya, ada peranannya. Kalau salah kita punish mereka, betul. Mereka terlanggar, mereka membeli option. Bearing Bank di Singapura jatuh sebab seorang trader telah membeli, buat short sale, menjual sebelum mendapat sesuatu saham. Bank jatuh. Ini bukan kerja bank, ini kerja spekulatif. Ini kerja yang terlalu mengambil risiko yang terlalu tinggi sehingga melanggar batas undang-undang, iaitu pembuat penipuan pelaporan kepada board of director dan lembaga pengarah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sabar dengan saya, minta maaf, kita kena faham betul-betul, kita kena hadam betul-betul, dan kita kena berani mengatakan kepada mereka, mengatakan bank Islam ini tiruan, mainan. Astaghfirullah, kita bertaubat bahawa itu tak betul. Buktikan kejahatan anda bahawa bank Islam di Malaysia ini bank mainan dan tiruan. Berikan hujah dan bukti anda, bukan hujah emosi, bukan otak kiri, tetapi hujah Quran dengan sunnah dan juga bukti-bukti perundangan dan juga bukti data dan fakta. Jadi serulah masyarakat supaya lebih berhati-hati. Jangan kita hentam saja kiri dan kanan tanpa ada ilmu yang mantap. Jangan gunakan emosi peribadi sendiri untuk memberikan pandangan dalam bidang-bidang agama, bidang-bidang keagamaan, apatah bidang yang menyentuh sensitiviti halal dan haram dalam bidang keuangan. Alhamdulillah, saya rasa cukup sekadar itu. Soalan-soalan yang ada. Zainab mengatakan saya dah faham Datuk kenapa pelaburan ataupun deposit pelaburan di Bank Islam sebagai liability. Ini kalau kita masuk dalam tawaruk, tapi kalau dalam mudharabah di bawah Akta IFSA yang baru, Islamic Financial Services Act, dia bukan satu liability lagi, malah tidak ada jaminan daripada pihak insurans deposit. Ada dua bentuk pelaburan, ataupun dalam IFSA tidak lagi namanya akaun pelaburan. Bila akaun pelaburan namanya mudharabah yang perlu mengambil risiko untung dan rugi. Tapi kalau tidak mahu mengambil risiko untung dan rugi, kita boleh buka akaun namanya akaun whatever, tapi bukan pelaburan, iaitu berdasarkan kepada kontrak tawaruk yang memberikan pulangan atau keuntungan yang tetap. Ya. Okey. Kalau tidak ada soalan, kita boleh berhenti setakat ini, melainkan ada soalan-soalan yang menarik. Muhammad Firdaus, betul Datuk, masih ada yang beranggapan bahawa bank-bank Islam, sistem kewangan Islam sama sahaja dengan konvensional. Malah katanya yang Islam ini hanya ubah proses yang lagi menyusahkan orang hanya untuk menghalalkan urusan. Betul lah. Dan jadi halal bukan senang. JAKIM yang memberikan lesen halal tu bukan sekadar meluluskan, kena buat penyiasatan, kena buat audit, kena pergi buka dia punya dapur-dapur dia dan sebagainya, bahan mentah digunakan sebab nak berikan
sijil halal tu bukannya mudah. Itu juga dengan bank Islam, kena ada penasihat syariah, kena syariah punya pengurusan di bank, dalam orang tertentu. Ini orang tengok pembangunan produk, ini tengok kepatuhan, ini tengok audit, ini melaporkan terus kepada syariah board, ada pelanggaran. Inilah kawal sila yang dia perlu ada untuk membantu supaya benda-benda suci. Jadi kalau memang banyak kerja, buat macam mana, itulah agama kita, semuanya kena banyak kerja. Nak jadi agama ni bukannya murah, bukannya mudah, kena ada usaha yang lebih sikit. Jadi tak boleh buat macam mana. Nak jadi agama kita ni mestilah ada usaha lebih sikit. Nak pergi haji kena ada wang, kena ada kesihatan, takaful, perlindungan. Tak boleh buat haji di rumah sendiri, kena pergi haji sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, gunakan isu banyak proses, banyak dokumen perundangan, lebih mahal sikit. Betul, zaman dulu mahal sikit sebab kita tak banyak lagi bank-bank Islam yang tidak boleh tolong satu sama lain. Hari ini isu mahal tu, minta maaf lah, isu lama tu, janganlah bawa isu lama dalam perbincangan hari ini. Update lah ilmu anda dan update lah data dan fakta anda sebelum anda bercakap di hadapan khairat masyarakat. Daripada T. Kazami T. Mahmud, Datuk boleh explain musyarakah mutanakisah untuk house financing. Ini dalam sikit, kita akan bincang di masa-masa depan cara bank untuk membuat pembiayaan perumahan secara perkongsian yang semakin hari semakin menurun, iaitu ikuti pihak pelanggan akan dinaikkan, ikuti pihak bank akan dikurangkan sedikit demi sedikit. Pada akhir tempoh nanti, pelanggan akan jadi pemilik penuh rumah yang asalnya dimiliki secara berkongsi bersama, musyarakah secara bersama, tapi dia akan mutanakisah, dia akan declining bit by bit, sikit demi sedikit, sampailah selama 20 tahun, 30 tahun, ikuti bank telah dibeli semula oleh pelanggan dengan cara membayar upah, membayar sewa setiap bulan, dan sewa itu digunakan untuk knock off, untuk membayar atau redeem ikuti pihak bank. Kita akan kupas panjang lebar dalam bab produk di masa hadapan ini. Banyak bank, bukan banyaklah, 2-3 bank di Malaysia menggunakan konsep musyarakah mutanakisah untuk pembiayaan perumahan dan juga untuk equipment kepada SME dan seumpamanya. Ada juga bank-bank menggunakan konsep ini, musyarakah mutanakisah, untuk pembiayaan equipment, machinery dan sebagainya. Ruslan Abdullah, soalan terakhir dengan izin, ada setengah Prof yang menolak sistem perbankan. Mereka lebih utamakan sistem wakaf dan crowdfunding. Apa pandangan Datuk? Ini pandangan yang menyempitkan syariah dan menyempitkan keluasan undang-undang dan juga syariah itu sendiri. Jangan kita sempitkan penafasan syariah. Syariah ada satu ilmu kehidupan yang besar, tuan-tuan dan puan-puan. Wakaf ada peranannya, betul tak? Crowdfunding ada peranannya. Bank ada peranannya. Crowdfunding misalnya, sebagai contoh, ada orang taksub dengan crowdfunding. Ataupun dalam konteks hari ini, tuan-tuan lah, kalau orang minta tuan-tuan melabur dalam sebuah syarikat secara crowdfunding, mudah tak tuan-tuan nak melabur? Kalau tuan-tuan orang biasa lah, cikgu, pesara, susah sebab tak yakin siapa nak melabur ni, siapa yang akan menguruskan pelaburan, ada untung tak, ada jaminan tak dan sebagainya. Jadi hanya sebahagian orang kita yang boleh melabur secara crowdfunding. Jadi jangan kita anggap selera kita, kemampuan kita untuk menanggung risiko sama dengan orang yang tidak boleh mengambil risiko. Malah kita pun yang cakap crowdfunding ni dah melabur tak ikuti dalam hidup ini. Saya dah melabur, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan semuanya yang berjaya terbakar tangan kita, melabur habis. Sebab itu memang nature pelaburan. Kita bagi sikit 100,000, 50,000, 10,000. Tak pergi mana. Memang tak salah mereka buat yang terbaik, tapi itu nature business. Pada orang ramai, mereka tidak boleh mengambil risiko sebegini walaupun dalam crowdfunding. Crowdfunding bukan menunjukkan dia akan untung, tidak. Dia akan mengambil risiko. Hanya orang-orang yang pun memahami risiko yang boleh masuk dalam crowdfunding. Jadi crowdfunding bukanlah penyelesaian semua masalah dan bank bukan penyelesaian semua masalah. Kita kena ingat tu. Bank menyelesaikan sebahagian masalah dan sebahagian lagi akan diuruskan oleh pasar saham, oleh sukuk, oleh derivatif, oleh zakat, wakaf, crowdfunding dan pelbagai lagi instrumen yang akan datang. Jangan sempitkan penafasan syariah. Biarlah syariah bernafas seluas-luasnya, tuan-tuan dan puan-puan.
Saya rasa cukup setakat itu untuk hari ini. Tidak mau memanjangkan masa tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan mudah-mudahan kita dapat bersedia untuk menghadapi satu bulan yang cukup mulia, bulan yang ada segala rahmat secara keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersiap sedialah dengan emosi kita, dengan minda kita, dengan ilmu kita. Rujuklah apa yang patut dirujuk, dibaca untuk menjadikan setiap hari kita itu hari yang benar-benar memberikan impak dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan Ramadan tahun ini dan tahun mendatang dan menjadikan diri kita orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang disayangi oleh para malaikat, yang mempunyai pemberatnya sendiri. Bukan pemberat ilmu, bukan pemberat amal soleh, bukan pemberat derma, pemberat keikhlasan kita. Jumlah kita sumbang tidak penting, jumlah kita mendapat ilmu atau berilmu tidak penting, maksa berbeza. Keikhlasan kita untuk belajar, keikhlasan kita untuk mendekat ilmu, keikhlasan kita untuk berpuasa, untuk sembahyang, untuk menderma pelajaran dan masa-masa COVID-19 yang susah, yang payah. Dan sebenarnya itulah ujian kita. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang baru dalam bentuk memberikan fokus lebih sikit kepada ibadah keuangan pada mereka yang mampu membantu di persekitaran kita dan juga dalam konteks nasional, membantu mereka yang terkesan teruk dengan COVID-19. Jadi bersedia tuan-tuan dan puan-puan, ikat perut masing-masing, puasa dan kurangkan perbelanjaan untuk membantu mereka yang memerlukan di kalangan semua rakyat Malaysia, sama ada Islam atau tidak Islam, orang kampung, orang miskin, orang yang tidak ada rumah dan sebagainya. Pelajar-pelajar kita, IPT, IPTS dan seluruh masyarakat yang memerlukan bantuan melalui satu bulan puasa ini. Biarlah bulan ini bulan yang penuh impak kepada kita semua. Pada saya khususnya, banyak bercakap ni dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi besok jam 11 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.